Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan, Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu nak sambung bahagian yang keempat dalam pengeluaran, iaitu berkaitan dengan satu lagi bahagian penting dalam perancangan pengeluaran. So, setakat ni Cikgu dah bincang reka bentuk pengeluaran, jenis pengeluaran dan juga susun atur pengeluaran. So, kita pergi kepada bahagian terakhir dalam perancangan, iaitu objektif pemilihan lokasi kilang dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Okey. Okey, lokasi kilang ni perlu dipilih dengan tepat dan juga lokasi ni perlulah letak di tempat yang sesuai dan strategik. Okey, sebab kalau kita salah pilih lokasi, ini boleh mengganggu aktiviti pengeluaran. Okey. So, kalau kita pilih lokasi yang dekat dengan kemudahan, okey, dekat dengan bahan mentah, senang dapat bekerja, so aktiviti pengeluaran ni berjalan dengan lancar. Okey. So, pemilihan lokasi kilang ni penting untuk menjimatkan kos, okey, boleh meningkatkan keuntungan. Kos dengan keuntungan ni berkait rapat. Kalau kos kita meningkat, boleh menjejaskan keuntungan. Okey, boleh mengurangkan harga barang dan juga memudahkan aktiviti logistik. Logistik ni berkaitan dengan penyimpanan. Okey. Okey, kalau kamu perhatikan, ini adalah tempat pengumpulan minyak. Okey, tempat penyimpanan minyak. So, kalau kamu tengok, perniagaan menyimpan minyak ni atau firma yang menyimpan minyak ni, mereka letak lokasi mereka berhampiran dengan laut. Kenapa? Sebab pemindaan dan juga pengantaran minyak ni boleh berlaku dengan mudah. Okey. Bayangkan kalau pusat pengumpulan minyak ni letak di kawasan pedalaman, jadi kamu kena pindahkan dengan menggunakan lori. Lepas dari lori, kamu kena pindah ke dalam kapal. Ini mengambil masa yang lama dan juga kos penyimpanan akan meningkat. Jadi dengan bina pusat pengumpulan minyak di tepi laut atau di kawasan pelabuhan, pemindahan minyak ni dapat berjalan dengan lancar. Okey. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi kilang? Ada banyak faktor. Di antaranya adalah berkaitan dengan bekalan tenaga buruh yang tersedia. Okey. Adakah tempat yang kita pilih ni ada tenaga buruh yang mahir? Adakah mempunyai tenaga buruh yang ramai? Jadi kalau ada ramai pekerja, buruhnya mahir, ini akan memudahkan aktiviti pengeluaran. Okey. Sebagai contoh, sebuah syarikat elektronik memilih untuk bina kilang di Pulau Pinang kerana di sana ada ramai pekerja mahir. Memang Pulau Pinang ni popular dengan industri elektronik. Jadi kalau dibina kilang di situ, senanglah dapat pekerja yang mahir. Okey. Kos pengangkutan, transportation cost. Jadi kalau kita pilih lokasi yang sesuai, ini dapat mengurangkan kos logistik. Logistik ini berkaitan dengan pengantaran barang, pemindahan barang. Okey. So kos logistik ni berkurang kalau kita pilih lokasi yang sesuai. Okey. Contohnya, sebuah syarikat pemprosesan minyak sawit buka kilang berdekatan dengan pelabuhan Kelang kerana kos pengangkutan ke pelabuhan yang rendah. Itu kos pengangkutan. Yang ketiga, bahan mentah. Okey, lokasi kilang juga mesti berdekatan dengan bahan mentah. Okey, bahan mentah yang murah, banyak dan juga berkualiti. Sebab tu kalau kamu tengok banyak kilang-kilang memproses minyak sawit ni letak di negeri Perak, negeri Pahang, Johor kerana ada banyak ladang kelapa sawit. Okey. Kebanyakan kilang papan letak di Sabah dan Sarawak kerana ada bekalan kayu yang banyak. Okey. Contoh, sebuah syarikat jubin. Jubin maksudnya tiles. Okey, syarikat yang mengeluarkan tiles atau jubin ni, kilangnya letak di Perak kerana mudah mendapat bekalan tanah liat putih. Okey, itu rujuk pada bahan mentah. Okey. Kemudian infrastruktur maksudnya prasarana. Okey, contohnya bekalan air, elektrik, internet dan sebagainya. Sebagai contoh, sebuah syarikat pengeluaran minuman ringan memilih lokasi yang mempunyai bekalan air yang berterusan tanpa gangguan. Sebab industri atau syarikat minuman ringan ni dia banyak menggunakan air. So dia perlukan bekalan air yang berterusan. Okey. Kebanyakan syarikat call center. Okey. Syarikat call center ni atau perniagaan call center letak di Cyberjaya sebab sistem internet yang baik. Okey. So ini berkaitan dengan kemudahan infrastruktur. Okey. Peraturan dan kawalan undang-undang. Okey. Jadi lokasi yang kita pilih ni mestilah mematuhi peraturan Majlis Tempatan, okey, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kerajaan dan sebagainya. Okey, contohnya di BKR tidak membenarkan pembinaan kilang, okey, atau industri di kawasan perumahan. Okey.
Mesti ada sebab kan? Okey. Jarak lokasi kilang dengan pasaran sasaran. Kita kena pilih lokasi yang berdekatan dengan ramai pelanggan. Okey, bila pelanggan ramai, jadi senanglah kita nak salurkan barang pada pelanggan. Okey. Contohnya sebuah syarikat pengeluaran minuman ringan memilih lokasi kilang di Lembah Kelang kerana pasaran yang besar. Okey. Di samping itu, insentif pelaburan. Insentif maksudnya galakan. Ada kalanya kerajaan bagi pelepasan cukai taraf perintis kalau kita pilih lokasi-lokasi tertentu. Contohnya, kalau kita bina kilang di Sabah Sarawak, di pantai timur Semenanjung Malaysia, pihak yang buka kilang ni akan mendapat pelepasan cukai. Okey, contohnya taraf perintis, di mana kamu tak perlu bayar cukai untuk 5 tahun pertama. Kenapa kerajaan bagi galakan ni? Sebab kerajaan nak kamu buka kilang di kawasan yang kurang maju. Okey, itu faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi kilang. Okey. Nah, contoh soalan, uraikan 3 faktor pemilihan lokasi sebuah kilang. Antara jawapannya apa? You can say bahan mentah, okay, tenaga buruh tersedia dan juga kemudahan infrastruktur. Okay, so kamu dapat 6 markah ya, 1 fakta, 1 uraian. Okay. Jelaskan 3 alasan kilang papan tidak sesuai dibina di kawasan perumahan. Ini kena guna logik lah. Okay. Kenapa tak boleh bina kilang papan di kawasan perumahan? 1, kemudahan infrastruktur. Jadi kalau kita bina kilang di kawasan perumahan, kita akan merosakkan sistem jalan raya. Sebab sistem jalan raya di kawasan perumahan ni sesuai untuk kenderaan ringan saja. Bayangkan kalau lori yang menggunakan jalan tersebut, jalan tu akan mengalami kerosakan. Okay. Yang kedua, faktor persekitaran. Jadi kalau kita bina kilang di kawasan perumahan ni, kita mungkin menyebabkan pencemaran alam sekitar, pencemaran bunyi dan sebagainya. So kurang sesuai lah. Yang ketiga, berkaitan dengan peraturan dan undang-undang. Kerajaan memang tidak membenarkan kilang ni dibina di kawasan perumahan. Jadi kamu dapat 6 markah. Okey. Uraikan bagaimana kos pengangkutan, bahan mentah dan bekalan tenaga buruh yang tersedia mempengaruhi pemilihan lokasi sebuah kilang perabot. Okey. So, fakta telah diberikan. Berikan 1 uraian dan 1 contoh. Kos pengangkutan berkaitan dengan kos logistik. Jadi kamu kena pilih lokasi kilang yang berhampiran dengan pusat pengumpulan atau pusat pengantaran. Contohnya pelabuhan. So ini boleh menjimatkan kos pengangkutan. Okey. Bahan mentah, bagi contoh seperti bahan mentah yang banyak, bahan mentah yang sesuai, bahan mentah yang murah. Okey. So ini akan mengurangkan kos pengeluaran. Okey. Bekalan tenaga buruh, apa keyword dia? Tenaga buruh yang mahir. Tenaga buruh yang ramai. So, kita kena pilih lokasi berdekatan dengan tempat yang ramai pekerja. Kenapa? Kita boleh dapatkan pekerja dengan kos yang lebih rendah. Okay? Alright. Harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang persoalan, okay, atau sebarang kemuskilan, bolehlah kamu tulis di bahagian komen. Okay, cikgu akan jawab secepat yang mungkin. So, wish you good luck. Keep trying. All the best.